الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق بلساني واشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولي وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah kita rafa'kan kesyukuran dan terima kasih kita Allah Ta'ala. Dapat kita sambung Al-Jauhar Al-Mawhub 56 Jawi. Kalau tak Jawi 56 lah. Jawi. Ada Jawi 56 Jawi 56 Jawi ke surat 56. Ya Rumi tu tak tahu maksud apa. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين رب العالمين. Faedah. Oh hari ini pengajian hari ini berkaitan dengan mujarrabat. Ni tok nenek kita dulu sangat mahir dalam ilmu ini. Orang sekarang dia tak terima dah ilmu ni. Dia panggil mujarrabat. Ataupun pendekkan jadi mujarrabat. Memang ilmu ni ada dalam agama, dalam syariat kita, yang diambil daripada hadis-hadis dan riwayat-riwayat, dan mujarrabat lah. Tok nenek kita dulu memang hebat ilmu ni. Siapa yang kenal orang-orang lama, sekarang biasanya meninggal habis dah, dia tahulah memang hebat. Memang hebat orang-orang lama ni. Maka ada dalam kitab ni yang diambil daripada kitab Arab asalnya berkaitan dengan mujarrabat hari ni. Tak tahulah sempat habiskan hari ni kitab. Tengok. Qala al-musannif rahimahullahu taala. Faidatun 56. Jumpa tak? Susah nak cari kitab Jawi ni. Siapa boleh baca ni memang jarang lah. Jarang. Orang Melayu tak boleh baca kitab Melayu. Tak Jawi ni. Yang mengaku Melayu tu try baca tengok kitab ni. Kitab-kitab lain macam Musalli ke apa, dia ni sikit. Mudah sikit. Yang ni payah. Muka surat apa? 56 tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 daripada atas. Yang dalam kurungan faidatun. Faedah tu. Dalam kurungan tu faedah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Faidatun. Faedah. Kata setengah ulama bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan 7 petala langit dan bumi pada hari Ahad. Allah jadikan 7 petala langit, 7 petala bumi. Allah jadikan langit dan bumi lah. Kan? 7 petala, 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Pada hari Ahad. Dan Ahad-Ahad itu ialah permulaan hari yang 7. Permulaan hari yang 7. Maksudnya kalau kita nak kata Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad, kan dia berpusing-pusing. Hari apa hari pertama? Ahad lah. Malah kalau ikut bahasa Arab pun Ahad tu satu lah. Wahid. Hari kedua Isnin. Bahasa Arabnya Isnani. Salasah, Arba'ah, Khamsah. Jadi nombor pun ikut hari Ahad tu nombor 1 dah tu. Cantik dah tu. Okey. Maka hari Ahad adalah permulaan hari. Hari pertama. Dan Allah jadikan langit dan bumi pada hari Ahad. Seperti kata Imam Nawawi. Imam Nawawi katalah inilah pendapat muktamad. Bersalahan bagi Imam Rafi'i.
Imam Rafi'i kata tidak. Menjazam, menegaskan ia Imam Rafi'i dengan bahawasanya permulaan hari bagi yang 7 itu Sabtu. Tak apa, nak betul khilaf. Ada ulama kata permulaan hari Ahad, ada ulama kata permulaan hari pertama ada hari Sabtu. Tapi yang mutamadnya hari Ahad kata Imam Nawawi. Okay. Yang kebetulan hari Ahad tu Allah cipta langit dan bumi. Maka barang siapa, ni sebelum kita baca, kejadian alam dia ada kemunasabahan. Yang ini kita tak boleh nak tolak. Tapi ada orang tolak. Ada munasabah dia. Kalau begini, kalau dicipta bumi begini, maka elok buat apa-apa ni pada hari itu juga. Jika dijadikan Nabi Adam hari sekian, maka kalau nak begini pun elok juga. Ada tu gitu. Kalau nak tengok dari sudut hubungan ni macam tak ada hubungan. Apa kena-mengena penciptaan langit dan bumi dengan perkara lain? Tak, seolah macam tak ada hubungan, tapi hakikatnya ada hubungan. Tengok saya baca yang pertama. Maka barang siapa hendak membina rumah. Siapa nak bina rumah atau bertanam sesuatu atau nak tanam. Hari apa elok? Kita kata kan, tanam ajalah, kalau cukup baja, cukup apa eloklah. Kita kata gitu, itu orang sekarang. Orang dulu tidak. Dia nak tanam, dia ada hari dia. Bukannya kalau tanam hari lain mati pokok. Dia ada petua dia panggil. Ataupun istilah petua tu orang Melayu. Istilah dia panggil mujarrabat. Mujarrabat. Yang mana kita bukanlah berpegang betul-betul mesti jadi. Tak. Kalau tanam, nak buat rumah, nak tanam sesuatu, mesti hari Ahad. Kalau tak hari Ahad, rumah runtuh. Bukan begitu. Cuma mujarrabat. Petua. Okay. Kalau nak buat rumah ataupun nak tanam sesuatu, maka hendaklah ia kerjakan pada hari Ahad. Itu munasabah dia. Kerjakan, buat hari Ahad. Nak buat rumah, buat hari Ahad. Bagi orang yang nak buat rumah daripada awal lah. Bagi yang dah beli rumah siap, tak macam mana. Tak tahulah hari apa dia buat. Hari Ahad. Sebab apa? Sebab Allah jadikan 7 petalai langit dan bumi pada hari Ahad. Sehingga sittati ayyam, 6 hari. Tak apalah, permulaannya hari Ahad. Jadi untuk kita bina sesuatu, hari Ahad lah elok. Kerana munasabah, relate, ada connection dengan Allah cipta. Allah cipta hari Ahad, kita nak cipta sesuatu, istilah cipta lah. Nak buat sesuatu, elok hari Ahad. Nak buat apa? Yang dia bagi tahu ada 2. Pertama, nak buat rumah, mulalah pada hari Ahad. Dan nak tanam sesuatu, masa tanam tu lah hari Ahad. Tu tengok orang dulu tanam pokok, sampai sekarang anak cucu dia duduk makan. Orang sekarang tanam pokok, macam mana tak tahu. Buatlah kajian sendiri, cuba tengok. Dia kata, ni pokok ni, pokok tua ni. Tok dia tanam kat berserah. Durian hijau berserah. Hari tu lah masa bulan lepas ataupun 2 bulan lepas. Masa tu musangking tolak tepi Kenapa sedap sangat ni durian hijau berserah ni? Sedap, duit pun sedap juga, mahal. Mahal pelik bukan mahal sikit. Rasa ya Allah, bila tengok tu jadi tahi kau makan ni. Tapi tak apalah, nak rasa. Mahal pada musangking lagi. Durian hijau, tapi durian hijau bukan di berserah tak boleh. Hanya di berserah saja. Lain macam dia punya, lain macam. Jadi yang sedap lagi bila pokok tu besar. Pokok besar, jenis besar, maknanya dah berpuluh tahun. Kalau pokok besar, maknanya yang tanam tu orang dulu lah. Orang sekarang tanam tak dapat besar tu. Kenapa orang dulu tanam ni? Tok dia tanam dia tu. Sekarang dia jual punya lah. Ribu-ribu sekali musim tu boleh hidup setahun. Dengan dia jual. Tok dia tanam. Cuba kita tanam sekarang. Boleh tak dapat besar tu? Tak boleh lah. Antaranya lah. Antara sebabnya mereka ada macam-macam ilmu. Antaranya ilmu bercucuk tanam. Dan antara ilmu bercucuk tanam, banyaklah ilmu-ilmu lain. Antaranya adalah hari tanam tu hari Ahad. Orang sekarang tak percaya. Dia kata, apa tanam lah hari apa pun, cukup baja. Ni otak sains teknologi dia panggil. Otak ada sains dan teknologi. tak kena dengan sains dan teknologi, dia tak percaya. Orang dulu mana ada sains dan teknologi? Elok-elok je. Umur 100 tu biasa, dia tak mati lagi. Sekarang 60 tak? 60 apa? 40 sakit otak lah. 50. Qalu inna lillah. Dulu tak? Umur 70 lebih, cangkul lagi. Tengok, lepas tu kita kata kita hebat sangat dengan sains dan teknologi. Tu kita lah. Jadi,
hari Ahad. Kalau nak tanam apa-apa dan nak membina apa-apa pada hari Ahad. Kalau pelajar-pelajar boleh lah. Dia nak bina apa? Dia buat kerja apa? Nak buat apa? Dia nak membina kan? Dia praktikal dia buat hari Ahad. Dapat markah tinggi. Tak semesti, tak garanti. Tapi itulah dia panggil mujarrabat. Dan dijadikan matahari dan bulan pada hari Isnin. Allah jadikan matahari dan bulan pada hari Isnin. Yang tadi langit bumi. Ini matahari dan bulan. Pada hari Isnin Allah jadikan. Dan sifat keduanya berjalan. Matahari dan bulan ni kan sifatnya kan berjalan. Apa? Surah Yasin apa? Yasbahun. Tu je ingat. Yang awal dia apa? Falaki yasbahun tu. Ayat awal dia apa tu? Langit dan bumi dia berenang, istilah dia panggil. Apa ayat awal dia? Surah Yasin pun. Ingat? Kena baca pada awal lah. Standard lah. Macam tu lah. Langit dan bumi ni, Allah cipta ada dia punya jalan dia sendiri, orbit dia sendiri, dan dia berenang. Yasbahu ni berenang. Wal qamara qaddarna wal qamar bulan. Wal qamara qaddarna manazil. Dia ada manazil. Orang sekarang panggil orbit lah. Manazil hatta adakal urjunil qadim. Itu antaranya. Manazil, dia ada jalan dia. Wasyamsu tajri. Wasyam tu matahari, tajri. Berlari kot. Istilah kalau tengok kamu macam berlari. Berlari. Istilahnya berjalan lah, berjalan, bergerak. Mustaqarrillah zalika taqdirul azizil alim. Bacalah ayat panjang, ayat cerita tentang perjalanan. Bila sebut matahari dan bulan je berjalan. Jadi sifat matahari dan bulan berjalan. Allah cipta pada hari Isnin. Agak-agak kemunasabahan penciptaan matahari dan bulan kita elok buat apa? Sebelum kita baca. Apa? Agak-agak berjalan juga musafir. Kat situ munasabah dia. Mari kita baca pula. Maka barang siapa hendak musafir, maka hendaklah ia musafir pada hari Isnin. Sebab apa? Sebab diciptakan bulan dan matahari yang mana sifatnya berjalan pada hari Isnin. Maka kita ni ada munasabah. Kita ni Allah cipta. Memang ada kaitan di antara bulan dengan bumi. Ada kaitan tak? Ada. Time apa dipanggil? Bulan mengambang. Ada kesan di bumi. Apa buktinya? Air pasang surut. Maknanya ada perjalanan, ada bintang kawakib. Ada bintang-bintang, ada kesannya dengan kita. Ada kesan. Satu-satu kita bahas hari ini. Okay. Dan adalah musafirnya pada ketika bulan bertambah. Kalau nak musafir, pertama hari Isnin. Yang kedua hari Khamis. Hari Khamis, tunggu hari Khamis nanti dia kata boleh juga musafir. Ya? Baik juga. Okay. Isnin. Dan musafir itu ketika bulan bertambah. Bulan membesar. Bulan dia kecil, besar, dia panggil bertambah. Lepas tu bulan purnama, lepas tu kecil, dia panggil bulan mengurang. Yang tadi bertambah. Mana bertambah? 1 sampai 15 lah. Tu bertambah. Kalau ikut bulan Qamariyah. Kalau nak musafir, kalau boleh pilih bila-bila tarikh, kalau nak kena ikut cuti, apa keluarlah, bukan menaik ke bulan menurun ke. Cuti dapat time tu. Kalau boleh pilih hari Isnin bulan menaik. Maksud bulan menaik itu adalah 1 sampai 15 bulan. Bulan menaik. Jangan bulan menurun. Bukan kalau bulan menurun nanti accident. Bukan. Itu mujarrabat. Petua. Elok. Pada hari Isnin bulan bertambah. Jangan pada ketika kurangnya. Jangan ketika kurang. Maksudnya 16-17 tu kurang dia panggil. Tapi kalau kita baca, kita kata 16-17 tu bertambah lah, makin banyak. Bukan. Tengok bulan tu dia besar, makin kecil, berkurang. Kerana bahawasanya Nabi SAW bersabda bagi satu saudagar. Ada riwayat, ada seorang saudagar peniaga yang hendak keluar musafir. Dia nak keluar musafir, musafir berniaga lah. Pada ketika bulan kurang, pada ketika 16-17 ke bawah.
Adakah engkau kehendak, kata Nabi, adakah engkau kehendak bahawa dihapuskan Allah Ta'ala akan perniagaan kamu? Engkau nak bankrupt ke? Yang tu lah korang. Kau ni yang nak pergi musafir untuk berniaga ni, kau nak bankrupt ke? Nabi tanya. Berhadap olehmu akan awal bulan dengan keluar musafir. Kalau nak keluar musafir, untuk berniaga, untuk balik kampung sebagainya, pergi masa bulan awal bulan. Awal bulan tu 1 sampai 15 lah. Nabi sebut itu. Bukannya haram, bukan. Mujarrabat. Hafal ayat tu. Mujarrabat. Senang je nak hafal. Sebab kita pun dah panggil mujarrab. Oh, pakai ubat ni. Mujarrab. Bahasa Arab tu. Tambah je alif ta kat belakang. Mujarrabat. Bunyi Arab. Bunyi Arab sikit. Okay. Alright. Dan Ahad, Isnin dah selesai. Dan tersebut di dalam Ajaibul Makhluqat. Ada satu kitab, nama kitab tu Ajaibul Makhluqat. Makhluk-makhluk ajaib. Dua-dua dah tidak bahasa Melayu. Ajaib. Makhluqat, makhluk. Tambah alif ta kat belakang juga. Jadi, Ajaibul Makhluqat. Binatang ataupun makhluk-makhluk ajaib. Makhluk-makhluk ajaib. Memang macam-macam ada dalam. Memang cerita pasal naga dalam tu. Cerita pasal dinosaur. Iya, dalam tu ada. Cerita pasal duyung. Cerita pasal Bahru, apa nama tu? Bahrul Ma'. Orang laut. Orang laut. Bukan nelayan. Dia hidup dalam laut. Ada janggut. Bawah di ikan. Ada yang kita panggil duyung. Perempuan, bawah di ikan kan? Tu perempuan, kita panggil duyung. Dugong lain lah. Dugong lain. Makhluk-makhluk ajaib. Macam-macam makhluk ajaib. Ni, dalam kitab ni. Hebat ulama'-ulama' kita dulu. Sampai ada kitab khas. Orang putih ambil. Dia buat kajian. Lepas tu dia mengaku dia punya. Dia mengaku dia punya. Asal dia semua daripada Islam. Asalnya. Dan tersebut di dalam Ajaibul Makhluqat. Barang siapa sakit pada awal bulan. Siapa sakit pada awal bulan. Ini bukan apa, ini sekadar pengetahuan am aja, sekadar pengetahuan. Siapa sakit awal bulan. Bila sebut awal bulan, bulan menaik itulah 1, 2, 3 sampai 15. Baginya kuat pada menolakkan penyakit. Maknanya mudah untuk sembuh. Tapi sakit kita tak boleh. Kita tak boleh nak kontrol. Terlebih kuat daripada orang yang sakit pada akhir bulan. Siapa yang 16 ke bawah, dia sakit, susah sikit nak sembuh. Boleh percaya? Otak sains dan teknologi kita tak boleh terima benda ni. Tak macam mana. Tapi dalam kitab-kitab, ni ya. Orang dulu-dulu beramal beratus tahun, beribu tahun. Sebelum ada sains dan teknologi, sebelum ada doktor, sebelum ada hospital, sebelum ada vaksin, sebelum ada semua, ni ada orang amal. Elok je, malah mereka lebih sejahtera pada kita. Dengan udaranya bersih, pokok-pokoknya subur. Kita sekarang konon-konon konon-konon hebat. Tengok apa jadi. Jadi siapa yang sakit awal bulan mudah untuk sembuh. Ini bukan tak boleh buat apa. Sakit mana boleh kita tentukan. Cuma kalau sakit awal bulan mudah sembuh. Kalau sakit akhir bulan susah sikit nak sembuh. Okey, akhir bulan. Jadi kalau kata nak cabut apa? Nak cabut apa? Oksigen ni kan? Nak cabut oksigen pula. Nak tidurkan, nak buat oksigen, nak tidurkan tu. Elok, betul lah. Kalau doktor kata awak punya oksigen ni drop teruk ni. Teruk ni. Awak perlu ditidurkan. Kan biasa kan jadi gitu kan? Kalau katalah waktu tu katalah 28 bulan Islam lah. Zulkaidah ke, 28 Zulkaidah ke, Zulhijjah ke, Muharram ke, 28, 27, nanti boleh tak minggu depan? Cakap minta. Kalau tak boleh bayar ni, tak apa. Saya sanggup lagi tunggu. Tunggu. Setelah 2-3 hari, masuk 1 atau 2 bulan, masa tu lah tidur kan. Sekadar usaha lah. Sebelum tu mengucap dulu 5 syahadah dulu. Takut tidur terus tidur. Banyak cerita tidur terus tidur. Mungkin orang-orang yang ni boleh buat statistik, boleh buat yang ditidurkan mati sejak Covid lagi tu. Berapa orang? Dan ditidurkan pukul berapa, hari apa, berapa hari bulan. Boleh buat, saya cuba buat. Kajianlah sikit. Cuba tengok, betul tak kata ulama ni? Jangan kita tolak mentah-mentah, cuba dulu. Kan time Covid kan ramai ditidur kan? Dan ada yang sedar dan ramai yang tak sedar-sedar. Jadi kita cuba tengok, buat kalau orang yang ada akses kepada data statistik tu, cuba buat.
Kita kadang tolak tu, ngarut ajal di tangan Tuhan. Lah, siapa kata ajal dia di tangan manusia? Memang ajal di tangan Tuhan. Kadang-kadang orang sekarang ni. Okey. Ataupun itulah carilah munasabah daripada perkara ni. Awal bulan mudah untuk sembuh, akhir bulan payah untuk sembuh. Dan segala buah-buahan dan tanaman besar pada awal bulan itu terlebih banyak daripada akhir bulan. Dan segala buah-buahan dan tanaman besar pada awal bulan itu terlebih banyak daripada akhir bulan. Ini pun sekadar pengetahuan am saja. Kalau kita perhati, dia kata, kita kaji, kalau buah tu mula berbuah, tanaman besar lah, yang jenis besar-besar, bukan macam cili, itu dia panggil pokok kecil, ini pokok besar-besar, macam rambutan, manggis tu. Kalau kita perhati, kita tengok setiap hari yang kita boleh ambil, ini tanyalah petani yang dia dapat tuai hasil manggis ke, apa ke, durian ke. Awal bulan dengan akhir bulan, 1 hingga 15, hingga 16 hingga 30, mana lagi banyak? Kalau ikut kata ni, awal bulan lagi banyak. Buat kerja. Tapi tak boleh buat apa pun. Nak masak bukan kita tentukan. Ni cuma pengetahuan aja, pengetahuan. Dan laban tu susu. Dan laban binatang pada awal bulan terlebih banyak daripada akhir bulan. Ini bagi orang yang susu tu, buat susu apa? Jual susu tu. Nak perah awal bulan tu lebih sikit. Akhir bulan tu tak payah, tak keluar. Puas tarik tak keluar. Puas mesin tak keluar. Tak keluar apa? Keluar sikit, bukan tak keluar. Kalau dibuat perbandingan, di antara awal bulan dengan akhir bulan, awal bulan lebih banyak susunya daripada akhir. Dan segala buah-buahan yang mengena akan dia oleh cahaya bulan pada ketika bertambahnya, terlebih baik daripada buah-buahan yang mengena akan dia oleh cahaya bulan pada ketika kurangnya. Buah-buahan yang kena cahaya pada ketika awal bulan. Buah-buahan, kalau malam dia kena cahaya bulan. Cahaya bulan tu, kalau kita tengok, kena cahaya malam tu, ketika tu bulan membesar lah, bulan membesar, naik. Jadi bila macam tu, dia lebih, apa dia sebutnya? Lebih baik, lebih manis, lebih sedap. Itu petua tu. Petik lah. Bila nak petik? Time mula naik. Sebab dia kena cahaya bulan ketika naik. Ketika turun, dia masyam. Tak tahu lah. Buat. Kita tak percaya. Ini pasal. Dalam kitab ada tulis. Jadi, kalau nak petik, nak apa? Petik masa menaik. Bukan menurun. Kalau tak petik ketika dia menurun, maksud menurun tu 16 sampai 30 salah. Kalau tidak, nanti rosak. Petik ajalah. Takkan sanggup rosak kot. Ini pengetahuan am saja. Jadi kalau nak jemput orang datang, mari datang makan buah banyak ni. Jemput datang awal bulan. Nak sedekah orang ke apa kan? Nak berniaga ke apa? Nak petik dan nak jual awal bulan. Dan, okey habis. Tadi Ahad Isnin selesai lah. Selasa pula. Selasa belum lagi. Dan dijadikan bukan bintang tu, binatang. Dan dijadikan binatang pada hari Selasa. Allah jadikan binatang pada hari Selasa. Diharuskan sembelihnya dan menumpahkan darahnya. Binatang-binatang ni dibenar untuk kita menumpahkan darah binatang tadi untuk kita makan. Maka barang siapa hendak membuang darah, maka hendaklah ia buang pada hari Selasa. Buang darah apa? Bekam elok hari Selasa. Sebab apa? Sebab Allah cipta binatang pada hari Selasa. Binatang tujuan Allah cipta untuk kita makan. Bila nak makan, kena sembelih. Sembelih menumpahkan darah. Jauh dia pusing tu. Sembelih menumpahkan darah. Jadi kalau kita nak menumpahkan darah, tumpahkan darah pada hari Selasa. Termasuk juga kalau nak sembelih binatang. Nak bagi daging dia sedap sikit ke, kurang lemak ke, lambat busuk dan sebagainya, lalat tak urung sebagainya, petua dia hari Selasa. Itu kalau boleh pilih. Habis kalau lapar perut dah, nak sembelih ayam, perut dah lapar, hari Khamis
Hari Jumaat, hari Sabtu, bantai aja lah. Ini petua. Takkan nak tunggu lapar, sanggup lapar. Petua. Okay. Hari Selasa. Dan kalau nak berbekam, dan hari Selasa juga. Dan sunat dibaca ayatul kursi pada ketika berbekam. Tengah berbekam hari Selasa tu sunat baca ayatul kursi. Sunat baca. Dan jangan supaya darah tu keluar yang kotor-kotor. Sebab ayat kursi ni dia zahir dan batin. Dia akan mengeluarkan kalau ada dalam badan kita, dari sudut bekam dia akan keluarkan darah, itu zahir. Dari sudut batin, kalau ada jin-jin duk bersarang, kalau ada benda-benda tak elok dalam badan, maka dengan baca ayat kursi, dia macam panah. Bila dia panah, dia ikut darah. Sebab darah kotor keluar bekam ni. Darah kotor keluar sekali dengan dia keluar dengan darah kotor tu. Darah kotor. Jadi kerana tu sunat baca ayat kursi. Sebab dia tak sedap duduk. Kalau baca ayat kursi saja, dia kena keluar ikut lubang-lubang yang ada. Hidung, menyawat hidung lubang, mulut, mata tak boleh, telinga, kemaluan. Dia keluar kot tu. Tapi keluar ikut ini adalah jalan highway dia yang biasa dia masuk keluar ikut hidung, ikut mulut, ikut telinga. Sebab jin, setan, dia boleh masuk dalam badan. Dia boleh masuk dalam urat-urat darah kita. Jadi, kalau paksa dia keluar ikut hidung, ikut mulut, itu biasa. Ini paksa dia keluar ikut tempat bukan jalannya. Itu yang dia tak tahu nak jalan masuk, nak cari masuk, tak reti lah nak jalan masuk ke mana. Aku keluar ikut lain, masuk tengok. Lepas dah bekam, dah hilang lah kesan, tak reti nak masuk ke mana dah. Lebih kurang macam tu lah. Okay. Maka sunat hari Selasa bekam dan baca ayat kursi supaya kalau ada jin-jin bersarang, setan-setan bersarang, dia keluar. Dan jangan minum laban kemudian daripadanya. Lepas bekam jangan minum susu. Itu petua juga. Jangan minum susu. Bila sebut susu termasuklah teh tarik. Tak boleh Milo, dinosaur, semua tak boleh Yang susu-susu semua tak boleh. Kenapa? Dia menyebabkan badan jadi lemah. Dan tak boleh mandi. Lepas bekam tu jangan mandi lagi. Jangan terus mandi. Biarlah beberapa jam, 2 jam ke. Dia jadi lemah kalau mandi. Jangan tidur. Kalau tidur jadi lemah lepas bekam. Dan dijadikan, ni hari Ahad, Isnin, Selasa selesai. Hari Rabu pula. Dan dijadikan laut dan sungai pada hari Rabu. Allah menjadikan laut dan sungai hari Rabu sebab Allah mencipta langit bumi semua ni sittati ayyam, 6 hari, 6 waktu. Ni nak kira ni. Dijadikan laut dan sungai pada hari Rabu. Dan diharuskan minum airnya. Air sungai, air laut kita dibenarkan minum. Air betul kan? Maka barang siapa hendak minum ubat, hendaklah minum hari Rabu. Marah doktor kalau dengar. Doktor, ini khurafat. Petua doktor. Petua. Ni khurafat ni. Kalau dah sakit hari Khamis, takkan nak tunggu hari Rabu. 6 hari kemudian. Pengsan dululah. Ini petua. Ini doktor tak puas hati ni. Ini kalau diberi pilihan. Macam boleh pilih. Nak minum hari ni boleh, esok boleh, lusa boleh. Tapi sakitlah. Buatlah hari Rabu. Kalau dah tak ada pilihan, dah demam hari Khamis, Jumaat, masuk hari Sabtu 3 hari, takkan tak nak makan ubat lagi. Makanlah hari Sabtu, Ahad pun. Ini kalau boleh pilih. Dia beli, dia sakit lutut, ada kawan dia bagi ubat. Cuma makan ubat ni untuk sakit lutut, elok katanya. Hari tu hari Rabu, hari tu hari Khamis. Tunggulah hari Rabu minggu depan baru makan. Sebab tak kisah apa, bukan sakit aduh tak boleh berjalan. Macam itulah. Diharuskan minum, maka hendaklah minum ubat. Apa-apa yang nak makan ubat hari Rabu, jika boleh pilih. Kalau boleh pilih. Banyak hari ni betul-betul ni. Dan dijadikan syurga dan neraka pada hari Khamis. Syurga dan neraka dijadikan pada hari Khamis. Dan manusia berhajat kepada syurga dan melepaskan daripada neraka. Syurga dijadikan pada hari Khamis, neraka juga dijadikan pada hari Khamis. Dan kita berhajat kepada syurga, nak syurga, dan kita tak nak pada neraka. Maka barang siapa berkehendak kepada meminta sesuatu hajat, siapa nak minta hajat, nak minta sesuatu oleh Allah,
Ataupun nak minta sesuatu supaya Allah hindari, ada hajat lah, hindari sesuatu, tak nak sesuatu hindar, ataupun nak minta sesuatu. Sama ada dengan Allah atau dengan orang. Ya, dengan makhluk, dengan Allah atau dengan makhluk. Daripada seorang, maka hendaklah ia meminta pada hari Khamis. Sebab apa? Sebab hari Khamis Allah cipta syurga dan neraka, dan kita nak pada syurga, tak nak pada neraka. Kalau kita nak minta apa-apa, kalau nak berhutang, hari Khamis petua untuk mudah dapat hutang. Nak minta hari Khamis pergi. Hari Khamis pergi berhutang, nak berhutang sikit ni, mudah dia bagi dapat. Saya silap ambil lah, tak apalah, tak payah bayar. Mana tahu. Amal lah, minta hari Khamis. Jadi kalau nak berdoa pun samalah. Hari Khamis. Dan sunat musafir pada pagi. Ini musafir yang kedua. Tadi hari Isnin kan? Musafir yang kedua pada pagi harinya, pagi Khamis. Pagi Khamis sunat musafir. Kalau nak. Kerana sabda Nabi SAW. Allahumma barik li ummati fi bukuriha yaumal Khamis. Hai Tuhanku, beri berkat olehmu bagi umatku pada pagi-paginya pada hari Khamis. Nabi doakan, ya Allah, bagilah berkat kepada umat aku yang berpagi-pagi pada hari Khamis, yang buat kerja, buat sesuatu pada hari Khamis, termasuk musafir. Jadi musafir 2 hari, Isnin Khamis. Tapi kalau benda tak boleh, mak sakit nazak dah, hari apa? Hari Sabtu, jalan dan jalan, takkan tunggu hari Isnin Khamis. Ini kalau diberi pilihan, kalau boleh pilih, nak ambil cuti ni bos, nak ambil cuti ni, hari apa nak ambil cuti, boleh cuti ni? Boleh. Saya bagi cuti 2 hari, awak pilih hari apa? Pilihlah hari Isnin Selasa atau Khamis Jumaat. Sebab nak musafir pada hari tu. Kalau nak pergi balik kampung ke mana lah, kalau boleh pilih, pilih Isnin Khamis. Tak boleh pilih, jalan je lah hari apa pun. Dan dijadikan Adam dan Hawa pada hari Jumaat. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Dijadikan Adam dan Hawa pada hari Jumaat. Dan dikahwinkan akan dia pada hari Jumaat. Dia jadikan Adam, Nabi Adam dijadikan daripada 7 jenis tanah di bumi, bawa pergi ke syurga, dibentuk jadi lembaga, ditiupkan roh Nabi Adam. Kemudian dicipta tu pada hari Jumaat. Kemudian Nabi Adam duduk seorang-seorang dalam syurga, dia minta isteri, dia minta isteri itu, dan diberi isteri padanya Siti Hawa daripada tulang rusuk yang bengkok pada hari Jumaat juga. Dua-dua hari Jumaat. Dan dikahwinkan dia pada hari Jumaat, dan dikahwinkan pada hari Jumaat. Dikahwinkan Adam dan Hawa. Toki kita lah tu. Maka barang siapa hendak berkahwin, maka hendaklah berkahwin pada hari Jumaat atau malam Jumaat. Hari Khamis malam Jumaat tu, ataupun hari Jumaat. 24 jam tu boleh lah. Daripada masuk hari Khamis, masuk je maghrib tu kan. Hari Khamis masuk maghrib, jadi masuk hari Jumaat malam lah. Sampai maghrib esok tu, 24 jam tu. Kahwin lah hari Jumaat. Hari tu kahwin hari apa? Tak kira. Siapa ingat kahwin hari apa? Kalau tak kira, membantai kahwin hari apa pula. Ingat kahwin hari apa itu? Khamis malam. Oh, bijak. Siapa yang kahwin hari lain ke, tak ingat kahwin bila tu, kena kahwin sekali lagi. Nak beramal macam mana? Hari Jumaat anak nak kahwin kan. Nak kahwin tu seakan nikah, bukan yang buat kenduri tu, bukan. Yang aku nikah, aku terima nikah ni. Pada hari Jumaat. Kalau anak cucu nak kahwin kan, kata hari Jumaat, buat hari Khamis atau Jumaat ni akan nikah. Habis nak buat kenduri, buat lagi satu Ahad pun. Kenduri bukan kahwin. Kahwin ni aku nikah, aku terima nikah tu. Okey. Dan hari Sabtu tak elok. Dan hari Sabtu, hari tipu daya Bani Israel dengan mengambil akan ikan. Hari Sabtu adalah hari tipu daya Bani Israel dengan mengambil ikan. Ingat cerita ni. Cerita Bani Israel menipu je ni. Bani Israel, Yahudi memang kerja dia menipu kan. Pada waktu tu,
di syariat waktu tu lah, hukum hakam syariat pada waktu tu, bahawasanya hari Sabtu hari ibadah. Hari Sabtu bagi orang Bani Israel adalah hari ibadah. Kita hari Jumaat. Nasrani, Kristian hari Ahad. Dah cantik dah. Hari Jumaat orang Islam, hari Sabtu orang Yahudi atau Israel, Bani Israel, Yahudi lah, Yahudi hari Sabtu, hari Ahad orang Nasrani. Cantik dah. Tapi kita ambil hari apa cuti kita? Elok-elok Allah dah bagi dah. Hari Jumaat, sebab tak ada sembahyang Jumaat. Hari Jumaat untuk orang Islam, kita pergi ambil hari Ahad, hari Sabtu. Tak tahulah kita ni. Padahal kita boleh je nak ubah, boleh tak? Boleh je nak ubah. Tak salah apa pun. Dah malah ada negeri yang dah ubah dah, elok Tak jadi apa, tak jadi lebih banyak gempa bumi setelah bertukar cuti daripada hari Ahad kepada hari Jumaat. Hujan lebat dan menyebabkan banjir kerana tukar. Ada? Mana elok-elok tukar. Kata mereka. Kata dah mereka, kita boleh mengurus negara negeri kita sendiri. Apa tak tukar? Nak apa sangat hari Ahad tu? Hari Ahad tu orang pergi gereja. Hari Sabtu orang pergi, apa nama? Istilah panggil hope kot. Tempat ibadah orang Yahudi lah, hope. Kita hari Jumaat. Cuba bayang, nak kerja, kena datang sembahyang Jumaat. Allah, payah. Jadi payah. Kalau hari Jumaat, boleh tak nak dapat seekor unta? Hari Jumaat, sembahyang Jumaat dapat seekor unta, pahala seekor unta. Boleh lah sebab cuti. Sekarang boleh tak? Kena kerja. Asyik dapat telur. Geng telur atau geng tak ada telur. Geng tak ada telur ni dah azan dah baru dia sampai. Ni geng tak ada telur. Itu je sebab apa? Sebab dah kerja. Macam mana? Sekarang ni lagilah. Zuhur, azan tu Zuhur tu 12.50. 56. Allah. Panchkat dia kena kat panchkat pukul 1 kalau katalah. Ataupun 12.30. Naik nak pergi lagi gitu gini. Sekali dapat telur. Geng-geng telur je lah. Nak dapat lembu, unta, kambing, tak ada harapan. Macam mana nak ada? Buat cuti hari Jumaat. Bagi orang yang nak boleh, tapi itulah. Ke perlu minta kebenaran daripada PBB? Ke takut kena serang Israel bila tukar? Tahulah kenapa. Kadang-kadang tak cannot brain. Tak boleh fikir apa hal. Lainlah benda-benda yang besar-besar yang tak boleh dunia ke apa lah, lainlah. Ni tak ada apa benda, tukar je. Jadi apa? Tak jadi apa Lagi senang, selari, sekolah selari. Ini Kelantan, Terengganu gini-gini ni pada hari ini. Kalau ini hari ni payah tulis panjang jadi nak tulis cuti sekolah. Ini selari semua, cuti semua. Senang tak? Ni ke sini tutup hari Jumaat bank. Hari negeri ni tak tutup. Susah jadi ya, susah. Tukar je lah. Kan jadi apa pun. Tak jadi apa pun. Okay. Hari Sabtu adalah hari tipu daya Bani Israel dengan mengambil ikan. Okey, cerita tadi kan. Jadi pada Bani Israel ni, dia hari Sabtu adalah hari ibadah. Allah bagi dia untuk dia ibadah. Hari lain kau nak kerja-kerjalah. Okay. Jadi maka dan bila ibadah tak boleh kerja. Tak dibenarkan kerja. Ada yang kerja menangkap ikan, waktu tu dia kerja ramai kerja menangkap ikan. Maka tak kerjalah hari Sabtu. Tapi hari Sabtu, masa tu lah ikan banyak. Ini nak cerita tipu daya ni kata. Dan Sabtu, hari tipu daya bagi Bani Israel. Bani Israel, tipu Allah. Mudah kata gitu lah. Dia nak tipu Allah. Itu. Kemudian, tapi setiap hari Sabtu Allah, terliurnya, besar-besar ikan naik. Hari lain, normal aja. Kena tangkap. Dapat biasa. Tapi hari Sabtu. Dia buat tipu daya macam mana? Dia tahan pukat hari Jumaat. Dia ambil hari Ahad. Pandai dia. Banyaklah dapat. Ni maksud tipu daya. Maka Allah tukarkan dia. Tukarkan umat tu. Itu jadi apa? Kera. Tu kera tu. Geng-geng kera tu lah yang dia bertukar jadi kera. Yang duduk serang Palestin sekarang. Geng-geng tu lah. Allah tukar jadi kera orang. Ada dua pendapat ulama'. Ulama' yang pertama kata. Tukar jadi kera. Kera betul. Sebab tu kalau kita panggil dia kera. Memang berocoh. Dia tak boleh panggil kera. Monkey ke apa. Sebut dia. Dia marah. Sebab memang cerita ni ada dalam kitab dia pun ada. Bukan kitab-kita je. Yang kedua, ulama' yang kedua kata bukan jadi kera, bukan. Perangai macam kera. Sama lah. Tak kisah lah perangai kera tu yang kedua. Cuba tengok. Tak kera. Allah mati. Bom Allah. Boleh nak sebut lah, nak cakap. Memang kerja kera. Kera ni,
Siapa duduk tepi-tepi hutan tahu lah kerja dia. Dia selongkar kita punya tong sampah habis berterabur. Tu lah kerja dia. Diorang tak faham kot. Kalau orang faham, orang serang dia, orang tak faham bahasa Melayu. Dia faham koyak je dia faham. Okey. Jadi maka hari Sabtu hari tipu daya. Dan tipu daya kafir Quraisy dengan Nabi SAW. Maksudnya sama juga. Bani Israel nak tipu Allah, tapi Allah tukar jadi kera. Macam tu juga musyrikin Mekah nak tipu Nabi. Tu dia kata macam ni. Dan tipu daya kafir Quraisy dengan Nabi. Dia nak tipu macam mana? Dia nak bunuh Nabi. Tipu daya yang berlaku di Darun Nadwah dia panggil. Darun Nadwah ni parlimen lah, Dewan Rakyat. Dewan Rakyat masa kafir Quraisy nak bincang apa-apa tentang negara, dia bincang dekat Darun Nadwah. Dia bincang untuk bunuh Nabi. Tapi wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka merancang, Allah juga merancang. Perancangan Allah lebih sempurna. Akhir sekali turun wahyu, Jibril bagi tahu orang nak bunuh. Akhir sekali Sayyidina Ali tidur tempat Nabi kan. Kisah tu kisah lain lah. Akhir sekali nasib baik tak bunuh. Kedak Sayyidina Ali mati. Dia buka-buka tengoklah Nabi. Nabi dah pergi hijrah dah. Hijrah waktu tu lah. Tu maksud dia. Maka barang siapa hendak memburu binatang pada hari Sabtu, maka hendaklah ia memburu pada hari Sabtu. Nak buru binatang kena buru hari Sabtu. Sebab apa? Sebab hari Sabtu kan banyak hari tipu daya kan. Okey, kita memburu binatang. Adakah kita tipu binatang? Tipu binatang lah. Dan binatang mudah tertipu pada hari Sabtu berbanding hari lain. Hari lain dia tahu. Jadi kalau nak pergi nelayan tu, nak pergi ke laut, pergi hari Sabtu. Sebab waktu tu ikan kena tipu, macam tu lebih kurang. Ikan tengok, wah apa tu? Pergi, kena dapat banyak ikan, mudah kata. Nak pergi memburu, sama juga. Pergi masuk tengok, apa tu? Macam orang je. Dia kata bukan orang kot, bukan orang, kata sang kancil. Bom, dapat kancil, begitulah. Mudah nak dapat hari Sabtu. Sebab hari tu adalah hari tipu daya. Semua pakat-pakat nak menipu. Cuma kita tak diharamkan untuk hari Sabtu, kan? Jadi hari itu hari tipu daya. Dua tipu daya. Sebenarnya banyak lagi tipu daya. Nabi Saleh, umat Nabi Saleh semua hari Sabtu ada tipu daya. Tipu daya umat Nabi Saleh, dia pergi sembelih unta. Unta lah? Unta Nabi Saleh kan? Dia pergi sembelih padahal susu keluar dan sebagainya, adalah hari-hari tipu daya. Bukan Nabi ini je, dua je, banyak lagi. Hari Sabtu kebanyakan hari tipu daya. Umat menipu Nabi mereka, tapi dia orang tak boleh tipu Nabi. Gitu lah. Maka kita mengambil sempena penipuan itu, kita menipu binatang pada hari Sabtu. Tipu binatang pada hari Sabtu. Tipulah, nak memburu kenalah tipu. Pergi-pergi lah binatang, aku nak lagi lah dia, kena tipu lah kan. Okay. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, wa hadzal ilmu la yahwihi illa nabiyyun aw wasiyul anbiya. Ini ilmu ni tiada mengetahui akan dia, orang tak tahu melainkan nabi ataupun pewaris nabi. Wasil anbiya atau pewaris nabi. Ilmu ni hanya nabi yang tahu dan pewaris nabi je yang tahu, dan dia bagi tahu kita tahulah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berpagi-pagi pada hari Sabtu di dalam menuntut hajat, maka akulah yang menjaminkan baginya dengan menunaikan dia. Siapa yang ada hajat, hari Sabtu pun boleh hajat juga. Minta hajat, maka aku yang akan menunaikan. Siapa yang berhajat apa-apalah, nak minta apa-apalah, hari Sabtu boleh. Sabtu. Habis. Faidatun. Kita habiskan kot. Apa? Boleh habiskan ni. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bermula bertongkat itu daripada perangai anbiya. Tengok panjang. Bolehlah kita habiskan. Ya. Bermula bertongkat itu daripada perangai anbiya. Bertongkat ni, pakai tongkat ni perangai para nabi.
Dan adalah Nabi SAW bertongkat ia, Nabi bertongkat juga, pegang tongkat. Dan menyuruh ia dengan dia. Dan menyuruh kita pun bertongkat juga. Dan daripada Nabi SAW, kalau kita tengok kan, para ulama' ke kan, kadang-kadang tengok taklah tua sangat. Baru 50 gitu, dah pakai tongkat dah. Bukan sebab dia sakit lutut, bukan. Kalau sakit lutut tu memang kena pakai lah. Ini yang tak sakit ni. Sunat pakai tongkat. Dan daripada Nabi SAW bersabdanya, bertongkat itu alamat orang mukmin dan sunnah anbiya. Bertongkat tu alamat orang tu orang beriman, alamat aja, tanda. Habis orang tak bertongkat, orang kafir. Bukan, tanda aja. Tanda-tanda baik. Orang mukmin dan sunnah anbiya. Style, fashion lah kata bahasa sekarang. Style anbiya, para nabi gitu lah. Dia pakai gitu. Jadi kita kena tirulah para anbiya. Dan barang siapa keluar musafir dan ada sertanya tongkat daripada kayu lauz. Ini cari sendirilah kayu lauz ni kayu apa? Lauz. Kan, lauz. Nak cari tongkat, buatlah dengan carilah kayu lauz. Saya tak tahu kayu lauz apa. Cuma pakai kayu lain pun tak apa. Cuma kayu lauz kalau ada, baguslah cari. Carilah kayu lauz tu apa. Yang pahit. Kayu lauz ni pahit. Sebab kayu lauz ni memang ada lah. Saya pernah dapat juga satu. Kalau baling kena dekat ular tu lagi, kena dekat anjing-anjing lagi. Dia macam, kalau pukul sikit dekat binatang, dia sakit. Ada orang kata kayu lauz ni lah kayu yang dipegang oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kan dia meninggalkan dalam pegang tongkat. Kan? Akhir sekali anak-anak makan, dia tumbang kan. Kayu tu yang dia boleh kontrol. Nabi Sulaiman boleh kontrol langit, darat, laut. Katanya. Tak wajib percaya, tak wajib beriman. Katanya gitu. Kayu lauz ni. Niscaya kalau pakai tongkat, niscaya diamankan dia oleh Allah Ta'ala daripada sabuk. Sabuk ni apa? Yakni binatang yang memberi mudarat. Binatang yang berbisa ni, dia tak mari dekat. Dia tak suka kayu tu. Sebab pahit. Binatang je dapat rasa pahit tu. Kita tak rasa. Kita rasa kat lidah pun pahit jugalah. Dia dapat kesan tu. Dan ya betul juga. Kalau kita tengok orang yang bela-bela ni, dia ada satu tongkat kayu dia tu. Kayu dia tu, kalau dia pukul-pukul memang cepat je ikut. Yang bela-bela harimau tu, dekat zoo ke apa ke, ada orang-orang, cuba boleh cari tu. Memang kadang-kadang kayu yang tertentu. Kayu lain dia takut-takut sangat. Dan daripada pencuri yang menyengaja akan dia. Dapat pencuri pun tak minat, katok sakit kot. Dan daripada binatang yang mempunyai racun seperti ular dan kala jengking pun tak suka juga kayu lauz ni. Hingga kembali ia kepada tempat kediamannya. Dia keluar musafir bawa tongkat, binatang-binatang bisa tak suka kat dia. Dan sehingga dia kembali ke kediaman dia. Dan adalah serta orang bertongkat itu 70 malaikat mengawali akan dia. Maksudnya kalau pegang tongkat keluar musafir, 70 malaikat jaga. Kalau pakai tongkat 70 malaikat. Dan kata Hasan Basri, bagi bertongkat itu 8 perkara. Tongkat 8 perkara. Pertama, sunnah anbiya, sunnah para nabi. Yang kedua, perhiasan orang sulaha. Sulaha tu soleh, jamak pada soleh. Soleh tu seorang, sulaha tu ramai orang soleh. Perhiasan bagi orang sulaha, orang soleh. Perhiasan orang soleh. Perhiasan orang soleh ni bukan topi sudu. Ada dah. Dia buat perhiasan dia. Tak salah, tak berdosa. Tengok macam dah umur 40 lebih pakai topi sudu lagi. Tak salah, tak berdosa. Janji pakaian bukan pakaian haram pun. Tapi itu bukan perhiasan orang-orang soleh. Itu cuma pakaian. Malah orang kafir suka pakai. Kalau boleh elak-elak lah. Tapi tak salah pun kalau tak berdosa pun. Kalau muda-muda ni okey lah. Muda-muda ni tak adalah. Ni cerita orang tua. 40 ke atas. Nanti dia sebut 40. Umur 40. Umur 40 ke atas ni cerita ni. 40 ke bawah tu biasa lah. Tak kisah pun. Malah 40 ke atas pun tak berdosa. Tapi dia bukan perhiasan orang-orang soleh. Dia perhiasan BBNU. Tahu apa BBNU?
Budak-budak baru nak up. Budak-budak 40 ke bawah lah. Tak apalah perhiasan. Kita ni perhiasan kita kepiah lah. Yang 40 ke atas. Kan? Tapi bukan salah, tak dosa. Perhiasan orang soleh adalah tongkat. Senjata atas seteru. Apa-apa hal boleh guna senjata. 3. Kata Hasan Basri yang keempat pula, menolong ia akan orang dhaif. Kalau ada orang dhaif apa boleh tolong, pegang tu. Peganglah ni, mai pegang. Kalau ada orang lemah ke, ni ambil pegang. Buat boleh tolong orang dhaif, orang susah, orang sakit-sakit boleh tolong. Tongkat tu boleh menolong mereka. Lari dari empunyanya oleh syaitan. Syaitan tak suka. Syaitan tak suka orang yang pegang tongkat. Kecuali yang pegang tongkat tu pun macam syaitan juga. Yang tu memang tak boleh buat apa. Syaitan tak sukalah, tak suka. Lagi. Syaitan banyak yang tak suka. Dia tak suka azan kan. Qamat tak suka. Orang sembahyang pun tak suka. Termasuklah dia tak suka tongkat. Yang keenam, kata Hasan Basri, merendahkan daripadanya oleh orang fajir yang jahat. Orang fajir ni keji merendahkan daripadanya oleh orang fajir. Maksudnya orang keji dan orang jahat tak suka duduk dekat. Orang jahat tak suka. Dia tu pegang tongkat, ni tak pegang tongkat. Kita pergi kat orang ni lebih kurang macam tu lah. Orang fajir, orang keji atau orang jahat lah juga. Fajir ni pun jahat juga sebenarnya. Orang jahat tak suka duduk dekat. Tak minat buat kawan lah macam tu. Yang ketujuh, kiblat bagi empunyanya. Bila jalan kan tongkat duduk depan. Jadi kalau apa-apa, tongkat dulu yang kena. Tu maksud kiblat. Kalau kena tahi, tongkat dulu kena tahi. Itu lah maksud. Kalau kan tongkat kan dekat depan. Kalau ada lubang pula lubang ular, tongkat yang kena patuhlah, bukan kaki. Tu maksud dia, kiblat bagi empunyanya. Yang ke-8, yang terakhir, menguatkan dia apabila penat. Ni kalau penat boleh juga pegang-pegang, kuatlah sikit. 8 perkara kata Hasan Basri. Tongkat. Dan daripada Nabi SAW, barang siapa sampai 40 tahun, ni 40 tahun semua tadi 40. Siapa sampai umur 40 tahun Qamariyah, maknanya kalau daripada IC umur berapa? 38 lebih, 38 setengah, 38 setengah. Tak masuk 39 lagi. Kalau ikut IC. Kalau ikut Qamariyah 40 lah tu. 38 setengah daripada IC tu dah cukup dah 40 tahun Qamariyah. Siapa umur 40 tahun? Maknanya 38 lebih. Muda lagi tu. Ya, tak. Itu petanda awal mati tu. 40 tu petanda awal mati. Petanda bukan mati. Maksudnya kurang-kurangkan dunia dah slow-slow. Ketika 40 tu dah kurang dah. Kurang dah slow-slow. Jangan kurang sikit makin lama sampai 45 makin kurang dunia. Sebab nak kembali dah. Nak kembali ke tanah lah. Barang siapa sampai 40, umur 40 tahun umurnya, dan tiada ia bertongkat, dia tak pakai tongkat, umur 40, ramai umur 40 sini, nampak tak ada tongkat pun. Nabi kata ni, dan daripada Nabi SAW, barang siapa sampai umur 40 tahun Qamariyah umurnya, dan tiada ia bertongkat, dibilangkan dia daripada orang takabur. Atau bahasa sekarang, tak sedar diri. Bahasa sekarang takabur, tak sedar diri dan ujub, belagak. Jadi umur 40 buat cara 40. Pegang tongkat, kenapa? Tak gerak dah. Padahal kuat aja. Nak bagi tahu tak lama dah ni, 40 dah. 40 ni petanda awal kematian. Petanda awal ni, maka beringat. Itu dah sebut dah. Wallah, lepas ni kena cari tongkat ni, lepas ni. Saya sendiri tak ada tongkat. Boleh kena cari tongkat ni. Tongkat Ali lain. Tongkat Ali lain. Ini bukan tongkat Ali. Bab yang ke-11 masuk ke habis dah. Pada menyatakan segala kelebihan masjid. Cerita masjid pula lepas ni. Masjid duduk dekat dengan rumah. Semayang dekat rumah. Alah, sah juga. Tengoklah kelebihan masjid banyak. Ada kelebihan masjid Masjidil Haram, ada kelebihan masjid Masjidin Nabawi, Masjidil Aqsa, masjid yang dekat kampung kita ni. Beza dengan surau, semua ada kelebihan. Akan datang kita sambung kelebihan masjid pula. Habislah sebab tadi. Habislah kita cerita bab masjid pula lepas ni. Wallahu alam, tunggu dulu.
Sedangkan tasbih kafarah dan salatullah subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Assalamualaikum warahmatullahi